Hello, Assalamualaikum. Aku Cik Asri. Jumpa lagi kita minggu ni. Setelah beberapa minggu kita duduk bercerita tentang bola sepak antarabangsa kelab-kelab di luar negara, aku rasa minggu ni aku nak cerita tentang kita punya bola sepak kita sendiri, bola sepak dalam negara kita, Liga Malaysia, yang akan bersambung aku rasa 22 Ogos nanti kalau tak silap aku. Liga Super, Liga Perdana akan disambung semula. So untuk minggu ni aku nak share dengan korang tentang satu pasukan yang dulunya satu nama yang cukup besar, pernah memenangi beberapa piala, namun setelah beberapa tahun mengecapi kejayaan demi kejayaan, pasukan ini jatuh merodom. Dan pasukan yang aku nak cerita ni dah tak ada dalam kita punya liga, iaitu Perlis Singa Utara. Memanjaman membantu setia Haji Abdul Rahman gabungan Filemon Chipeta dari Zambia menjaringkan 13 gol di peringkat liga. Ridwan untuk Chipeta, peluang Chipeta, itu dia gol. Kelalaian bahagian penting Perlis. Sekiranya Selangor menggunakan ramai pemain untuk menyerang, Perlis memilih melalui pergerakan 2-3 pemain dan Chipeta menjadi sasaran utama untuk merobohkan benteng kubu gol pasukan Selangor. Kenapa aku nak bercerita tentang pasukan Perlis ni hari ni, walaupun aku bukanlah penyokong Perlis dan aku pun bukan haters Perlis. Aku haters Liverpool je. Cuma aku nak bercerita tentang tim ni sebab aku membesar dengan zaman-zaman kegemilangan pasukan Perlis. Zaman-zaman mereka menjadi satu nama yang cukup besar dalam Liga Malaysia. Kalau kita tengok masa tu player-player yang Perlis ada, Azizi Madros, Yusri Ceklah, Amran Omar, Anwar Yusof, Anjeman, Manzur Azwira. Diorang punya player import, bukan kadang-kadang punya player, Zakaria Simakonda dengan Filemon Chipeta. So nama-nama ni lah yang telah menaikkan pasukan Perlis. Namun hari ni Perlis ataupun pasukan yang lebih dikenali dengan Singa Utara ni terkubur macam tu je. Dan aku rasa sangat rugi dan sangat sayang pasukan yang satu nama yang cukup besar dulu hari ni lenyap terus daripada Liga Malaysia. Sejarah-sejarah ataupun cerita-cerita menarik mengenai Singa Utara ni, pasukan yang ditubuhkan pada tahun 1963. Kau pergi ambil kalkulator, kau kira sendiri dah berapa tahun dah pasukan ni. Diorang punya home stadium dekat Stadium Tuanku Syed Putra dekat Kangar. Stadium ni kalau penuh, memang penuh betul lah zaman-zaman kegemilangan mereka dulu. Namun kalau ikut kapasiti boleh memuatkan 20,000 orang penonton. Kalau kita nak cerita tentang kejayaan-kejayaan yang pernah dirangkul oleh pasukan Perlis, sebenarnya banyak. Cuma aku suka highlightkan dekat sini 2004 Perlis berada pada tahap ataupun kelas mereka yang tersendiri, baik dari segi pengurusan, jurulatih, player. Sebab kita tengok 2004 mereka telah berjaya menamatkan badi Piala Malaysia mereka. Mereka berjaya untuk menang dalam perlawanan final Piala Malaysia tu menentang Kedah 1-0 dengan jaringan yang bagi aku rare. Kau jangan ingat bola sepak dekat luar negara je berlaku benda-benda rare. Kalau kau rasa jaringan dengan tangan oleh Maradona masa World Cup tu dah cukup pelik, dekat Piala Malaysia 2004 Perlis pun menang 1-0 melalui jaringan dengan menggunakan tangan, tapi bukan handball. Adrian Jurak Chamrong, ini penyokong-penyokong Perlis mesti ingat nama ni. Jurak Chamrong ni dia punya kebolehan throw in dia dah macam corner kick kalau dekat-dekat dengan pintu gol tu. So dalam perlawanan menentang Kedah final Piala Malaysia ni, aku ingat lagi macam mana dia punya lontaran ke dalam tu, terus ke dalam kotak penalti. Dia punya niat nak dapatkan kepala si Filemon Chipeta tu, tapi sebab dah terlampau kuat dia punya throw in tu, terus ke tangkapan Megat Amir Faisal yang menjadi penjaga gol Kedah masa tu. Tapi aku tak tahulah apa malapetaka yang si Megat tu kena hadap dalam perlawanan final pula tu. Dia punya tangkapan tak kemas, akhirnya bola tu terlepas dan masuk ke gol untuk menjadikan kedudukan 1-0 dan kekal sehingga tamat perlawanan untuk membolehkan Perlis menjadi juara buat kali pertamanya untuk tahun 2004 tu. Habis perlawanan, kau boleh tengok si Megat tu menangis dia. Yalah, mana taknya main dalam perlawanan akhir, engkau buat satu kesilapan yang akhirnya buat tim kau kalah, mesti kau akan rasa kecewa dan kau akan rasa down gila babi.
So itu final, dan kau buat satu kesilapan yang merugikan tim kau, dan kau telah menghampakan ribuan penyokong, baik yang duduk dekat stadium ke yang tengok dekat rumah ke. Itu lumrah pemain bola sepak. Bila kalah final, kau mesti akan kecewa kalau kau rasa itu kesilapan daripada kau. Macam Messi, tendang penalti tak masuk, nangis. Penyokong Messi, kau jangan marah. Kau kena terima hakikat yang Messi tak pernah menang apa-apa pun dengan Argentina. Kejayaan pasukan Perlis tak berhenti setakat di situ. 2005 dan 2006 mereka layak lagi dalam final Piala Malaysia. 2005 mereka kalah pada pasukan Selangor, pasukan yang paling banyak memenangi Piala Malaysia. Mereka kalah 3-0 melalui jaringan hat-trick Bambang Pamungkas, player Indonesia, player import dalam pasukan Selangor masa itu. Namun 2006 mereka tebus balik kekecewaan kalah pada 2005 itu apabila mereka berjaya menewaskan Negeri Sembilan jaringan 2-1 untuk menjadikan mereka juara buat kali kedua dalam tempoh 3 tahun. 2004 menang dengan Kedah dan 2006 menang dengan Negeri Sembilan. Aku adalah Adam Jurat Camrong mengingatkan kita final 2004. Bola agak basah sedikit. 7 langkah ditanduk oleh Cipta terus. Inilah yang dikatakan satu lontaran dan kesannya Cipta. Itu Piala Malaysia punya cerita. Kalau piala-piala lain pula, Perlis tak kurang hebatnya. Kalau kita tengok Liga Division 1 ataupun Liga Super, Perlis pernah menjadi juara sebanyak 2 kali, iaitu pada tahun 1989 dan tahun 2005. Kalau Piala Sumbangsih ataupun Piala Sultan Haji Ahmad Shah, mereka pernah menang 2 tahun berturut-turut, iaitu pada tahun 2007 dan 2008. Cuma Piala FA sahaja yang belum lagi pernah mereka menang. Tapi mereka pernah layak sebanyak 3 kali dalam final, 2003, 2006 dan 2007. 2003 mereka kalah pada Negeri Sembilan, 2006 mereka tewas pada pasukan Pahang menerusi tendangan penalti, dan sama juga ceritanya pada tahun 2007 mereka kalah melalui penentuan sepakan penalti juga pada pasukan Kedah Darul Aman. Setelah kejuaraan demi kejuaraan, kejayaan demi kejayaan yang dikecapi oleh pasukan Singa Utara ini, 2011 berlakulah satu malapetaka untuk pasukan Perlis ni. Mereka berada di kedudukan terakhir Liga Super tahun 2011 yang menyebabkan mereka tersingkir daripada Liga Super dan terpaksa bermain dalam Liga Perdana untuk tahun 2012. 2 tahun main dalam Liga Perdana, 2014 mereka berada di tempat yang ke-11, tersingkir lagi untuk bermain dalam Liga FAM, Liga Division 3. 2 tahun dalam Liga FAM, akhirnya mereka berjaya kembali semula untuk beraksi dalam Liga Perdana. Aku pendekkan cerita, 20 Februari 2019, MFL telah menyingkirkan terus Perlis ni dalam Liga Malaysia. Maksudnya mereka tak boleh main dalam mana-mana liga pun. Liga FAM ke, Liga Perdana ke, Liga Super lagi lah. Sebab berlaku masalah kewangan yang sangat teruk dalam pasukan Perlis. Memangnya keadaan pasukan Perlis ketika ini begitu tenat sekali apabila saya difahamkan Persatuan Bola Sepak Perlis bukan sahaja berdepan dengan isu tunggakan gaji, malah persatuan ini juga dikabarkan masih belum melunaskan pembayaran sewa tempat latihan di Universiti Malaya UM. Cuma pasukan Perlis ni dia gentle, dia bukan macam Manchester City kena ban, gunakan kuasa duit untuk tak jadi kena gantung apa semua. Perlis bukan Manchester City yang gunakan arak mani ke apa kan. So gentle, kalau kena gantung lah. Tunggu je lah pergantungan tu habis, bukannya upaya FIFA ke apa. Secara peribadi, aku nak tengok Perlis ni kembali semula dalam Liga Malaysia. Tak kisahlah start daripada bawah balik pun tak apa. Kau main dulu dalam Liga FAM, kemudian naik Liga Perdana, slow-slow, pelan-pelan kayuh naik Liga Super untuk kembali menjadi pesaing dalam perebutan piala-piala yang ada dalam kita punya liga, Sumbangsih, Piala FA, Piala Malaysia. Sebab Perlis, kau bukan satu nama yang biasa-biasa. Kau pernah main dalam AFC 2 tahun. So, Perlis buatlah sesuatu untuk kembalikan semula zaman kegemilangan. Ya, aku faham masalah kewangan, kita bila tak ada duit, payah kita nak buat apa-apa. Cuma jangan jadikan benda tu alasan utama. Tak boleh lah saya buat match apa semua, penyokong tak datang, macam mana nak dapat duit. Ya, cuma kau kena faham satu je, ini negara Malaysia.
Aku sendiri pun bila aku pergi stadium, aku bayar tiket, aku nak tengok tim aku menang. Dan kalau kalah pun, kalah yang bermaruah. Sebab kita Malaysia, kita bukan Liga IPL. Kau tengok Norwich, duduk tangga terakhir pun stadium penuh je sebelum corona. Sebab ini Malaysia, kau kena buat sesuatu. Carilah dana mana-mana untuk kembalikan semula zaman kegimangan Perlis tu. Sebab kalau kau berstatus kelab, aku tak heran sangat macam Telekom Melaka. Dulu kita ada Telekom Melaka FC zaman-zaman Hadi Jaafar. Pernah jadi naik juara Liga Super 2 kali. 2003 kita ada MPPJ Selangor, satu-satunya pasukan yang berstatus kelab yang menjadi juara Piala Malaysia. Tim tu dah tak ada sekarang. Aku tak heran sangat sebab itu berstatus kelab. Ini Liga Malaysia. Bila pasukan yang berstatus negeri tak ada, bagi aku rugi. So tu je perkongsian aku untuk minggu ni. Korang yang baru tengok, tolong tekan butang subscribe tu, tekan butang loceng tu sekali. Kau jangan tengok je, like sekali. Dan kita jumpa minggu depan. Terima kasih kerana menonton. Bye bye.